Okey, bercerita tentang keluarga ni, anak Rimau dan juga mak Rimau. Kita nak cerita tentang keluarga juga pada hari ini, hari Isnin ini. Kalau anak itu melakukan sesuatu yang baik, ya, periksa lulus, dapat nombor 1 dan sebagainya, apakah ganjaran yang diberikan? Biasanya nak ganjaran dalam bentuk material lah kan? Material. Yang paling saya ingat masa saya sekolah, ini yang paling saya ingat lah, saya dapat jam Citizen. Wah. Okay. Ini zaman 80-an. Bila dapat jam Citizen tu saya rasa macam, wah, ini memang best sekali lah. Sebab macam rasa orang dewasa. Macam orang dewasa kan. Itu memang menjadi idaman lah sekarang Tag Heuer ataupun jenis-jenis yang luxurious brands kan. Tapi yang saya ingat masa tu saya rasa ada motivasi jugalah. Betul. Dan saya rasakan ibu bapa saya pegang pada janji. Sebab dia memang berjanji dan juga appreciate lah apa effort yang saya lakukan untuk mendapatkan nombor. Nombor yang saya dapat saya tak ingat. Tapi saya ingat saya dapat jam Citizen. Nombor tak ingat. Nombor tak ingat dapat jam Citizen kira hebat lah. Kalau bukan, saya akan dapat nombor 1. Bukan nombor 1 lah. Yang saya ingat bukan nombor 1. Tapi nombor kira podium position juga lah. Mungkin top 10 ke top 5 macam tu. Okey lah. Boleh lah. Okey, boleh. Okey, itu cerita tahun 80-an. Sekarang ni di era milenium baru ni, makin lama makin hebat, hadiah-hadiah makin berbagai dan lebih menjurus kepada perkara-perkara tertentu. Jadi hari ni kita nak bersama dengan tetamu kita yang kita undang sebelum ini juga, bercerita tentang anak-anak juga, dan macam mana nak memberikan ganjaran tu lebih daripada material semata-mata. Kadang-kadang bila nak sesuatu, bagi tahu kalau dapat nombor 1 dapat iPhone contoh. Kalau tak dapat iPhone, kau cakap tahniah dan kata entahlah, sekarang ni kena nampak material kot. Betul. Dan sebagai seorang bapa muda, saya bapa muda. Bapa muda. Tip-tip inilah yang saya pun nak tahu jugalah. Sebab macam mana kita nak balance kan antara ganjaran dan juga kadang-kadang dia rasa macam kalau tak bagi ganjaran macam kawan-kawan dah dapat pula. Betul tak? Bandingan. Kawan-kawan lepas tu bukan saja dapat, dia tayang pula dekat sekolah. Betul. Kan. Ada benda makan hati PS3 tu lah apa dan sebagainya kan. Macam Amazon tayang jam Citizen tu. Jam Citizen lah. Okey. Tetamu kita hari ini, kita kenalkan sekali lagi Encik Zaid Muhammad. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Topik yang anda syorkan ni sebenarnya beberapa minggu dah. Jadi hari ni alhamdulillah kita dapat bawakan iPhone versus I love you. Itu sangat menarik, di coin kan di situ. Boleh ceritakan analogi yang diberikan iPhone versus I love you. Okey, terima kasih Ali dan Zul. Sebenarnya saya gunakan analogi ni untuk menyenangkan ibu bapa faham. Macam Zul cakap tadi, apakah balance, keseimbangan antara pemberian barangan dengan pemberian kasih sayang. Jadi ini salah satu topik favourite saya lah. Bila mana saya bercakap pasal kewibawaan, saya bagi seminar apa semua, mesti saya keluarkan cerita ni. iPhone ataupun I love you. Apa yang anak-anak tu hendakkan sebenarnya. Jadi kalau dalam, saya ada Facebook, jadi saya keluarkan topik ni, interestingly semua ibu dan bapa cakap iPhone. Saya mau iPhone. Tapi kita tengok dari segi anak-anak. Saya sendiri pun mau iPhone juga. Kan? Bapa dan ibu tu yang nak tapi mencari alasannya. Mencari alasan. Dari segi anak-anak sebenarnya, kalaulah jadi perbandingan ni kita lihat dari segi interaksi kita dengan mereka. Yang pertama sekali, contohnya ibu dan bapa kita sangat sibuk bekerja, bekerja siang malam cari harta semua kan. Siapa yang tak buat macam tu zaman sekarang ni kan, semuanya sibuk untuk mengejar, bukan untuk kemewahan pun, untuk mendapatkan hidup yang sedikit selesa. Jadi masa banyak dikeluarkan selain daripada rumah. Jadi untuk orang kata compensate, untuk mengimbas balik masa yang tak digunakan dengan anak-anak, dia bawa balik iPhone. Tapi dia tak bagi banyak I love you. Jadi anak tu pun dapat dibesarkan dengan kemewahan, dengan barangan. Jadi bagi saya, kalau macam itu kita dah cross the line lah, kita dah terlepas kepada sempadan dia. Kita perlu bagi, macam Zul cakap, kita perlu bagi, tapi ada cara dia yang mungkin saya akan uraikan sekejap lagi. Cara untuk bagi barangan tu di samping, tetapi yang paling penting ialah kita memberi banyak I love you. Okey, Cik Zaid katakan di sini iPhone versus I love you. Tapi dalam konteks sekarang, barangkali dengan ibu bapa yang sibuk, iPhone itulah I love you. Kan? Terjemahan kepada kasih sayang itu adalah dalam bentuk material. Kerana
nak menggantikan waktu untuk diluangkan bersama keluarga itu tak ada. Itu saya rasa betul kalau dibuat dalam suasana yang betul. Kalaulah kita bayangkan kita kan, ibu dan bapa kita balik tak sempat cakap apa-apa dengan kita, tapi disogokkan dengan barang-barang semua. Saya ada satu cerita yang boleh highlight perkara ni. Cerita ni saya rasa mungkin ramai orang pernah dengar, tapi saya ceritakan kembali. Ada seorang budak kecil tu, umur dalam 7-8 tahun lah, dah cerdik sikit. Ibu dia sangat sibuk bekerja, siang malam kerja, 2 shift apa macam-macam lah, direct selling ke apa kan, untuk menambahkan pendapatan. Jadi anak ni tanya, dia panggil, ibu dia balik sekejap nak tukar baju apa semua. Dia cakap, ibu, saya nak tanya, ibu buat berapa ringgit satu jam? Ibu dia cakap, saya buat dalam 25 ringgit lah satu jam. Dia kira, okey, macam ni lah ibu. Sekejap lagi, anak dia, kalau kita nama dia Aiman lah, kita kata Aiman, nama popular budak-budak untuk anak. Okey, Aiman bagi RM25, tapi dengan syarat ibu spend masa dengan Aiman selama 1 jam. Terkejut ibu dia. Sampai macam ni sekali rupanya. Itulah analogi dia. Kononnya kita mengejar masa, mengejar wang. Masa itu wang, tetapi dalam hubungan keluarga, adakah betul masa itu wang? Untuk menjawab soalan Eli tadi, adakah sama kita bagi barangan ataupun wang ringgit untuk menggantikan masa? Jadi pada pendapat saya, dalam urusan keluarga ni lah, mata wang cinta tu sebenarnya bukan wang ringgit, tetapi kasih sayang. Jadi kita beli dan terima kasih sayang lebih daripada kita menggunakan wang ringgit untuk membeli dan menerima kasih sayang. Tapi tadi Cik Zaid ada katakan yang ada cara-caranya lah. Bukanlah langsung tidak memberi apa-apa barangan ataupun sebarang ganjaran kalau dia mendapat keputusan baik dan sebagainya. Boleh Cik Zaid ceritakan lebih lanjut tentang cara-cara? Boleh. Sebenarnya ganjaran ni sepatutnya kita bagi selalukan dengan condition lah. Kita selalu adakan dengan syarat. Kita bukan, jadi kalau kita tak bagi bersyarat, itu nampak kita ada buat sesuatu bersalah ataupun kita rasa bersalah. Jadi kita berikan hadiah dengan rasa bersalah ni, dia keberkatan dia tu tak sama. Jadi kalau kita beri dengan syarat, contoh macam jam Citizen tadi, saya tertarik lah jam Citizen. Saya pun tak pernah dapat jam Citizen. Tapi saya rasa itu contoh yang baik, macam ayah Cik Zul bagi kan. Dia syarat, dia kata okey, dapat top 5 saya bagi jam Citizen. Okeylah, mungkin nombor tak ingat, tapi saya rasa dalam carta top 5 kita andaikan top 5 lah. Sebenarnya bagi saya tak penting dapat nombor 1 ke nombor 5 ke. Yang penting kita menunjukkan peningkatan. Jadi kalau daripada nombor 30 terus naik nombor 5, saya rasa itu satu peningkatan yang amat besar. Jadi kita patut bagi hadiah. Adakah pada masa yang sama apabila diletakkan syarat, maksudnya sangat sukar untuk mendapat kasih sayang sebab dia kena lakukan sesuatu, anak tu kena usaha lebih. Itu sebagai satu motivasi bagi saya. Of course kita bukan kita bagi syarat tu dan kita tinggal dia, tak boleh juga. Kita everyday, setiap hari kita kena bagilah kasih sayang tu kan. Sebab kita tak mampu nak bagi iPhone everyday atau bawa ni, kita jadi yang kita mampu kita buatlah, kita bagi kasih sayang, bagi masa dengan mereka. Masa duduk bersama, berbincang secara baik, itu pun hadiah sebenarnya untuk mereka. The best gift is love. Love is the best. Sebenarnya saya nampak perbezaannya, macam Cik Zaid sebutkan, kalau kita bagi sebagai ibu bapa, kita bagi tak ada apa-apa sebab kita bagi, itu sebenarnya datang daripada rasa macam bersalah. Betul. Dan macam bila balik malam pukul 8-9 malam kan, bila anak-anak datang nak bercakap, kata ni ayah ada beli benda ni, ambil dan pergi main lah. kan? Macam tu lah. Itu yang dimaksudkan. Yes, itu yang dimaksudkan. Mungkin kita secara sebenarnya ada juga kita ikhlas beli kan, tapi kebanyakan masanya mungkin kita beli, kita rasa alamak, saya dah tak spend masa banyak dengan dia, baik saya bagi barang-barang. Jadi kalau benda tu dijadikan amalan selalu, maka larilah balance tu larilah. Adakah perlu diletakkan had terhadap pemberian material ini? Saya rasa perlu. Had tu disebabkan kita sendiri pun mungkin tak mampu untuk membelikan semua tu, dan kita tidak mahu anak-anak tu mendapat dengan mudah. Jadi ini untuk penting masa depan mereka. Kalau semuanya dapat dengan mudah tanpa usaha, jadi apakah
signal yang kita hantar dekat anak-anak. Minta je dapat, buat perangai sikit dapat. Jadi kita tak mahu macam tu juga. Kita perlu bersyarat dan biar macam Zul, biar dapat benda yang menarik lah, bukanlah dapat kalender ke pen ke, tak menarik bagi mereka kan. Jadi benda-benda yang menarik, yang memberikan motivasi pada mereka, memberi motivasi. Tadi Encik Zaid ada kongsi cerita tentang